1 kilogram. Bayangkanlah sekiranya petani ini menanam sebanyak ini, berapakah hasil yang dia dapat? Seluas ini saya lihat lebih kurang ada 5.000 hingga ke 7.000 pokok. Ubi keladi ini boleh membesar hingga 1,5 kilo hingga ke 2 kilo. Inilah hasil seorang petani yang pada mulanya dulu bekerja di luar. Apabila dia balik ke kampung halaman, dia ingin mencuba menjadi petani, tetapi dia tidak dapat kebun yang diberikan oleh kerajaan. Petani ini telah membeli kebun-kebun yang petani tidak mampu untuk dikerjakan. Jadi petani ini telah membeli 1 ekar dengan berharga 15 hingga 20 ribu ringgit daripada 2013 hingga ke hari ini. Yang dibeli oleh petani ini sebanyak 13 ekar. Coba bayangkan, 13 ekar yang dibeli dengan berharga purata 15.000 ringgit. Sekiranya ada 13 ekar, berapakah keuangan untuk membeli kebun pertanian ini? Tapi hasil yang petani ini perolehi 1 tahun boleh mencapai ratusan ribu ringgit. Petani yang diberi tanah oleh kerajaan 1 ekar, 2 ekar, maka ada yang 10 ekar, tetapi tidak mampu untuk mengerjakan kebun kerana tiada pekerja. 1 ekar untuk menanam keladi, ubi keladi ini memerlukan pekerja 2 hingga 3 orang pekerja. Bayangkanlah kalau
Petani ini mempunyai 13 eka. Berapa perlu pekerja yang mengerjakan kebun ini? Dan berapakah pengeluaran setiap bulan untuk menggaji pekerja asing dari buruh Indonesia? Kenapa rakyat Malaysia tidak mahu merebut peluang ini? Sedangkan rakyat Malaysia ramai yang masih tidak mampu menyekolahkan anak, tidak mampu untuk membuat rumah, tidak mampu untuk mencari makan untuk anak-anak atau keluarga. Jadi bagaimana kita untuk melangsungkan hidup hingga ke tua? Sekiranya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya harap rakyat Malaysia yang tidak ada kerja dan tidak mempunyai pendapatan yang lumayan, datanglah ke pertanian-pertanian yang diusahakan oleh toke-toke atau pekebun-pekebun yang tidak mampu diusahakan untuk disewa. 1 eka lebih kurang 1.200 hingga ke 1.500 setahun. Sekiranya kita menanam ubi keledek, kita boleh tanam 3 musim setahun. Ini baru proses penanaman. Hari ini saya bercerita dengan pekerja itu tadi. Dia mempunyai kawan 3 sahabat yang menolong dia untuk membuat batas. Inilah proses batas yang dia buat. 1 batas berharga RM5 sepanjang 1 rantai. Membuat batas dan membuat tanaman. Ini baru 2 hari. Tanaman 2 hari. Dan yang sebelah ini sudah 4 hari. Nah, dia sudah mula hidup. 4 hari dia sudah mula hidup. Kerana dia tiada hujan. Buat masa sekarang tidak ada hujan. Jadi dia lambat untuk naik.
Tapi kalau pagi dia tanam, malam kena hujan, atau 1 hari selepas dia tanam kena hujan, dia akan terus hidup. Dan kehidupan itu akan lebih sempurna. Nah, inilah hasil. Ladang ini seluas 3 eka. Yang dibeli dengan harga Rp42.000, 42.200. Nah, 42.200 seluas 3 eka. Jadi contohilah kepada petani-petani yang ingin berjaya buat pepatah orang Melayu, sedikit-sedikit kita kumpulkan, makin lama menjadi bukit. Nah, beginilah cara-cara untuk menanam ubi keledek. Sesiapa yang tidak pernah bekerja di sektor peladangan, bolehlah bertanya kepada pegawai-pegawai pertanian atau yang berkebun di sektor peladangan untuk belajar bagaimana mengendalikan kebun keledek. Ubi keledek yang dikeluarkan hari ini berharga Rp1 60 sekilogram dari ladang. Bayangkanlah, sekiranya 1 eka boleh mengeluarkan 5 hingga 7 tan atau lebih. Ada juga yang mengatakan 1 eka boleh mengeluarkan 8 hingga ke 10 tan. Tapi harga keledek di ladang tidak selalu mendapat harga yang tinggi. Ada juga harga hingga mencecah 80 sen, 70 sen. Sekiranya terlalu banyak lambakan ubi keledek di kebun. Tapi setahun mungkin hanya sekali atau 2 tahun sekali yang kita mendapat harga terendah.
Cobalah lihat tuan-tuan, yang diperolehi hasil dari cabutan hari ini. Ini hanya seluas setengah eka. Dan berapa tuan-tuan boleh kira berapa guni yang diperolehi hasil pendapatan inilah dia. Banyak. Inilah dia petani-petani yang berjaya. Sewaktu ini hujan renyai-renyai. Ini kesempatan untuk berehat. Tengoklah ini adalah Pak Din. Ini Wadi. Yang itu adalah Muhammad Faiz. Dan yang itu adalah Putra yang isak rokok tuh. Tengok. Tengoklah muka-muka diorang. Yang dua ini udah Yang petani berjaya nih. Inilah dia. Yang dua orang udah penggambaran. Baru berjaya sikit dia dah banyak duduk. Inilah dia. Ini Pak Dini sudah penggambaran. Ini keledek yang berumur 3 bulan. 3 bulan, lebih kurang setengah bulan lagi akan dicabut. Di sana ramai lagi pekerja-pekerja yang mencangkul lihatlah berapa luasnya kebun-kebun ubi keledek yang diusahakan oleh petani kita. Apa hal tu? Balik joget ni pun nak tanya. Mana tadi? Lantai. Dan ini ubi yang berumur 3 bulan. Coba kita lihat isi. Nampak? Ubi. Ubi yang berumur 3 bulan. Setengah bulan lagi bolehlah dicabut. Tengok. Ubinya sudah membesar. Sudah membesar. Baru berumur 3 bulan. Ini lebih kurang 1,5 eka. Yang sebelah sana yang sudah ditanam 1,5 eka boleh mengeluarkan 130 guni lebih. Itu dia. Dan sebelah sana sudah dicabut, belum dikemas. Di sebelah sana itu sudah dicabut, belum dikemas. Di
Ini apa hal nih ubi ini dicabut dan ditanam lagi? Hah? Eksperimen. Mana jadi apa nih? Ilahai. Tanam baru yang lain lah yang itu. Patut dicabut, digoreng lah, dimasak. Ini dicabut, ditanam lagi. Nah, inilah yang baru dicabut. Lebih kurang 5 hari atau 7 hari yang lalu. Memperolehi hasil yang lumayan. Lebih kurang 1 eka. Boleh mendapat 96 guni. Ini 1 eka. Bermakna 96 guni mendapat 9 tan 600. 9 tan 600. Begitu lumayan hasil yang diperolehi oleh petani-petani kita. Dengan harga Rp1.60. Yang termahal Rp1.80. Ubi kelidik batu. Yang biru yang termahal Rp1.90. Ada yang Rp2. Tauke-tauke yang coba menaikkan harga hingga ke Rp2 keledek biru. Kalau keledek oranye berharga Rp2. Keluar dari kebun. Jadi tidak rugi untuk pekebun kecil yang sanggup mengusahakan tanaman-tanaman seperti ubi kelidik, ubi keladi, ubi kayu, dan kunyit. Ada yang tanam juga lengkuas. Tapi yang berpotensi kunyit dan ubi kelidik. Karena hasilnya agak lumayan. Penanamannya pun juga senang, mudah. Menunggu tidak terlalu lama. Untuk pusingan modal lebih kurang ubi kelidik daripada tanam hingga ke memungut hasil 3,5 bulan. Lebih kurang 4 bulan lah. 4 bulan kita sudah dapat hasilnya. Jadi sekiranya kita 4 bulan sekali memungut hasil, setahun 3 kali. Setahun kita dapat 3 kali memungut hasil ubi kelidik. Sekiranya ubi keladi 6 bulan hingga ke 7 bulan. Dia bersama umurnya bersamaan dengan
kunyit. Dan sekiranya ubi kayu kita mesti menuai setahun baru mendapat hasil. Setahun. Tapi ubi kayu tidak susah untuk merawat, karena cangkul, tanam, baja. Dia tidak perlu ubat. Jadi kita buatlah apa yang kita pikir menguntungkan. Jangan pikir yang tidak bagus. Kita pikir yang bagus-bagus sahaja. Cobalah kita lihat yang di dalam gambar tadi. Hanya setengah ekar yang dia cabut, belum pun habis dicabut, tetapi sudah banyak guni yang tegak. Satu guni keberatan guni itu timbangan lebih kurang 110 hingga 130 kilo. Oke, itu saja yang saya dapat rumuskan. Sekian, terima kasih.